Dan kita mutekan dulu mikrofon ya. Walau macam mana pun kalau ada soalan boleh bertanya, onkan mikrofon tu, lepas tu boleh bertanya seperti ni bila-bila masa saja ya. Kita ada setengah jam untuk kita kongsikan pagi ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin wa razuqna faman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bi sudurana wasta'mil bi abdanana wa tli' bi alsinatana wa qawwi bi ajnanana wasri' bihi afhamana wa qawwi bi azamana bi haulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Sekali lagi kita memulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita memulakan minggu baru iaitu 12 hari bulan 6, Isnin hingga Jumaat. Ya, semoga Allah mengizinkan kita untuk terus bersama berkongsikan teknik-teknik ataupun kaedah-kaedah cara-cara kita mengenal kalimah-kalimah Al-Quran ya. Okey, kita teruskan perkongsian dengan ayat yang kita kongsikan sebelum ni, iaitu ayat 8 ya, surah Al-Baqarah. Ini daripada Digital Al-Quran Tafsir dan Perkata. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini daripada Quran Tafsir dan Perkata. Kita minggu lepas kita membincangkan kalimah wama ya. Kalau kita tekan sini wama ni, kita akan dapati kalimah ni adalah kalimah yang ke-9 ya di dalam ayat ini. Kalau kita nak melihat ayat kepada kalimah wama ni, kita boleh tekan di sini, klik untuk selanjutnya ya. So dia akan paparkan sekali ayat ya, ayat yang ke-9 tu di atas ini, dan kalimah yang kita nak bincangkan tu dia highlightkan di sini wama ya. Jadi kita masih lagi di penghujung kita, tapi keseluruhannya terdapat 11 kalimah ya. Yang ni ke-9, yang ni ke-10, dan akhir sekali bimu'minin adalah yang ke-11 ya. Okey, cuba kita lihat wama ni. Minggu lepas kita telah mengenal dia. Wa ni adalah partikel keadaan ya. Dalam bahasa Arab dipanggilkan isim haliyah. Bila isim haliyah tu kita memberikan makna kepadanya sebagai sedangkan ataupun padahal ya. Sedangkan ataupun padahal ya. Kalau kita nak menggunakan tetapi pun boleh ya. Boleh, tetapi ni dia terlampau kuat sangat ya. Too strong kata ya. Yang lembut sikit ialah sedangkan ataupun padahal ya. Tetapi ini dia boleh juga, tapi dia lebih dalam konteks yang yang sesuatu keadaan yang sangat-sangat berlawanan. Gunakan tetapi ya. Tetapi dalam konteks ni padahal dan juga sedangkan lebih sesuai lah ya. Jadi sedangkan tidaklah wa tu haliah dia isi waw haliah bermakna sedangkan ataupun padahal. Ma tu adalah partikel negatif, bermakna dia harfun nafiah ya. Kalau kita
rujuk kepada satu lagi digital Al-Quran yang kita biasa gunakan, iaitu Corpus Arabic, ya. Corpus Arabic kita akan dapati di sinilah, ya. Kita ambil wama tadi di sini, ya, penerangan kepada wama. Kita akan dapati ada satu tambahan menerangkan ma tu, ya. Waw tu jelas waw khaliyah. Di sini dia kata nafiyah bimanzilatin laisa, ya. Bimanzilatin laisa tu, bimanzilatin tu bermakna apa? Sebagailah. Jadi nafiyah bimanzilatin laisa itu dalam kaedah Nahu Arab. Nahu Arab ni dia ada ma ni, maknanya apa, ya? Boleh juga berfungsi sebagai laisa, ya. Laisa ni apa dia? Laisa ni adalah fi'il madhi naqis, ya. Dia sama dengan satu kumpulan dengan kana, ya. Dia satu kumpulan dengan kana, dia opposite kana lah, ya. Kana tu the positif aspek memperakui ayat itu. Laisa ni dia menafikan, ya, berlawanan, dia opposite. Tapi fungsi dia sama dalam konteks apabila ada laisa, ya, dia juga berperanan sebagaimana kana, ya. Kana, apa yang berlaku apabila ada kana, jadi kalimah selepasnya adalah, kalau kalimah tu kalimah isim, maka kalimah isim tu akan menjadi menjadi isim kepada ma tadi, ya. Sebab laisa berfungsi, dia ada isim dia dan ada khobar dia. Sebagai kana, ya, dia ada isim dia dan ada khobar dia, ya. So kalau kita pergi tengok kepada ayat dia, ya, kita lihat ayat dia yang ini, iaitu wa ma hum bimu'minin, bermakna apa? Ma dia ma nafiyah, ya, ma nafiyah bimanzilatin laisa, yang berfungsi sebagai laisa, ya. Bila laisa jadi hum ni adalah isim laisa, ya. Isim laisa, jadi dalam konteks ni dia isim kepada ma lah, ya, isim pada ma. Jadi kalau kita nak tambah maklumat tu, sebelum ni kita dah simpan dia di dalam dalam screenshot itu, ya. Kita simpan dia dalam screenshot. Jadi kita boleh tambah, ya, tambah di sini manafiah ni. Kalau kita nak tambah kita boleh tambah dengan peranan dia sebagai laisa, ya. Jadi bila sebagai laisa, jadi dia akan menyusun balik kalimah-kalimah di dalam ayat itu yang berkaitan dengan ma laisa lah, ya. Jadi yang ni kita boleh buang dulu yang mana yang tidak perlu dalam kita boleh kecilkan dia, ya. Atau yang ni yang tak perlu tu kita boleh buangkan supaya kemas sikit, ya, paparan tu. Okey. So kalau kita nak buat catatan di sini boleh, ataupun kita boleh buat juga catatan di dalam sama ada tengok, ya. Kalau kita nak gunakan korpus ini, kita boleh gunakan, sebenarnya sini dah ada pun, ya. Jadi tuan-tuan guna di sini sajalah, nafiyah bimanzilatin laisa, ya. Sini pun dah ada, mana tidak payah kita buat tambahan di dalam apa tadi,
di dalam screenshot ni ya. So bermakna apa? Home ni adalah isim ma ya. Isim ma ni ataupun kita panggil ismu ma lah. Isim ma kita boleh tambah di sini ya. Di sini dia kata domir ni, domir munfasil ni bermakna dia adalah domir munfasil kepada ma sebab dia tidak berada di dalam satu kalimah, dipanggilkan domir munfasil ya. Jadi dalam konteks laisa ni, so kita boleh tambahkan lagi lah, iaitu dia adalah ismuha ataupun ismuma ya. Ismuma kita boleh gunakan exilogos ni. Isim ma ya, isim ma. So home tu adalah sebenarnya isim ma dan sebab ma sekarang berperanan sebagai laisa, so dia ada i'rab dia ya. Jadi ma tu home tu mengambil i'rab yang marfu' lah ya. Yang marfu' kita ambil leksi logos yang baru, kita ambil tulisan Jawi untuk menulis yang J Jawi HIJK Jawi di sini. Okay. Nah, yang ialah ya dengan nga, jadi yang kopikan saja, bawa ke sini tadi. Yang dia ada apa? I'rab dia yang marfu', min, ra, waw, waw, ain. Ya. So hum tu adalah isim ma yang marfu'. Ya. Prof, macam mana kita tahu dia marfu', Prof? Peranan Laisa kan dia berperanan sebagai kana. Ingat tak isim kana? Okey, Oh, lepas tu dia akan marfu' lah. Kalau isim kana marfu', jadi isim laisa pun marfu' juga. Marfu'. Oh, dia follow yang tu. Okey. So ma sekarang ni berperanan sebagai laisa, jadi kalau ada isim dia, isim juga mengambil marfu' lah. Okey, terima kasih, Prof. Okay. So kita bawa ke, ya kita tambahkan apa ni di sini tadi sebab dia tidak ceritakan ya. Jadi kita tambahkan, bantu dia ya, untuk mengemaskan maklumat yang kita ada tu. Jadi kita masuk dalam teks ya, copy letakkan kat sini. So bermakna dia adalah isim dhamir munfasil, pada masa sama dia adalah isim ma yang marfu'. Hum ni ya. Kita bantu sikit ni ya. Kadang-kadang dia punya maklumat tu tidak penuh, kita tambahkan dia supaya pemahaman kita tu akan lebih kemas lagi ya. Okey. So bila hum isim kepada ma, jadi dia mesti ada khabar dia. Ya, khabar dia yang mana? Bimu'minin ya. So bimu'minin ni adalah khabar dia. Ini isim dia, ini adalah khabar dia ya. Sepatut dia mukminin sahaja. Tetapi orang Arab ya, dia bila menyusun kalimah, kadang-kadang dia gunakan ba ni, bi ni iaitu harfun jar wa harfun jar. B ni sebenarnya harfun jar ya, prefix preposition B ni ialah harfun jar. Dan harfun jar ni kita panggil dia harfun jar tambahan. Dia tambahan saja ya. Sebenarnya dia tidak memberi apa-apa makna kepada ayat, perenggan ayatnya ya. Kita B biasanya kita beri makna sebagai dengan ya. Tetapi dalam konteks ini tidak. Ya, dia hanyalah
tambahan saja. Arab ni dia pelik sikit ya. Dia punya apa ni structure dia tu kadang dalam bentuk ini, iaitu khabar kepada ma tu dia juga gunakan B. B ni kita panggil apa? B zaidah ya. B zaidah. Mana kita boleh tambah? Kita boleh tambah sini jar wa majrur dengan ba tu ataupun B tambahan ya. Kita gunakan bahasa Arab dia ialah B zaidah ya. Zaidah tu apa dia? Tambahan. Okey, mana kita boleh bantu tu kita gunakan Jawi leksi logos ya. Kita nak menulis dengan ya. Dengan dal nganon dengan B tadi yang bariskan dia, sini tak ada baris, so kita kena gunakan leksi logos Arabik ya. Kita ambil B di sini. Okey. B kita panggil dia B harfun jar jim roro ya, tasydidkan saja ya. Dia panggil ya zaidah ya. Kita tengok dia zaidah. Dia apa? Zai alif dal ta marbutah. Zaidah. So kopikan dia, bawa kepada Jawi tadi, masukkan ke sini. Okey, penting untuk kita mengetahui zaidah ni kerana apa? Bila kita menterjemah tu bermakna kita tidak memberi erti kepada B tu ya. Okey, bawa kepada mana tadi? Sini ya. Okey. Ya. Iaitu kita naik ke atas sikit. Okey. Maaf, yang ni kita naikkan sikit. Select dia, yang ni tadi sudah lari, kita bawa dia ke atas, iaitu dia bahagian home, dia adalah isim ma yang marfu'. Dan pada yang sama sekarang ni, B ni, terdapat B ni mungkin kita letak di mana ya? Kita letak di sinilah. Ya, kita nak menunjukkan B harfun jar tu adalah harfun jar yang tambahan. Arrowkan dia. Yang kita masukkan zaidah ni mana? Yang ni ya, B ni. So bi mukmin ni bila ada harfun jar, bi mukmin ni adalah jar wa majrur lah ya, pertalian jar wa majrur. Ya, kita buat mengenal saja dulu sebelum kita membuat pembentukan kalimah kepada bi mukmin ni ya. Kita kenalkan dia, iaitu terdapat jar wa majrur sebab ada bi harfun jar dengan mukmin ni, bermakna mukmin ni adalah isim yang majrur lah ya, isim majrur. Lepas tu kan nanti kita akan lihat isim ni jenis apa. Di sini pun ada beritahu ya, isim ni adalah active participle. So active participle tu ialah isim fa'il ya, wazan keempat. Ini ya yang diterangkan sini ya. Form 4 active participle bermakna isim fa'il wazan keempat ya. Mungkin kita untuk menerangkan nanti macam mana kita tahu dia isim fa'il, kita kena rujuk kepada template ya. QHS Academy template tu saya akan tunjukkan sekarang, belum buka lagi agaknya. Okey, kita buka sekarang. Apakah acuan ya yang nak menunjukkan dia adalah isim fa'il wazan keempat?
Dia tengah buka, okey. Isim fa'il wazan keempat. So maknanya acuan dia apa? Yang ni. Muf'ilun. Jadi mu'minun tu adalah daripada acuan muf'ilun, ya. So kita kotakkan supaya tuan-tuan nampak dia. Text, draw, yang ni, ya. Ingat nanti bila kita nak membuat pembentukan kalimah nanti, kita akan menggunakan acuan ni lah. Muf'ilun, ya. Mu'minun tu adalah dibangunkan daripada acuan kata terbitan. Yang semua ni tuan-tuan lihat ni, semua ni adalah dipanggil acuan kata terbitan, ya. Untuk mengeluarkan kata terbitan tu, dia memerlukan acuan daripada kata dasar tu. Dia menggunakan acuan, jadi terbitlah kata terbitan mu'minun. Ya, daripada mu'minun dia jadi mu'minuna. Ya, itu sebabnya kita kata dia adalah isim fa'il wazan keempat, ya. Okey, so ini kita boleh buang, ini sementara je nak tunjuk kepada tuan-tuan, ini acuan dia, ya. So kita bila dah siap tu kita boleh padangkan semula. Padangkan. Kita balik kepada yang di mana tadi, di corpus.com di sini tadi, ya. Sebab itulah dikata form 4 active participle. Ini bahasa Inggeris, ya. Kalau kita tukar bahasa Melayu, tengok apa dia kata dalam bahasa Melayu. Ya, kita right click, translate tu Melayu. Okay. So dia kata apa? Ini dia. Dalam bahasa Melayu pun dia tak translate ke bahasa Melayu. Dia gunakan active participle juga. Bentuk tu wazan bentuk 4 tu, okey lah, ya. So no point kita Melayu kan, kita gunakan bahasa Inggeris tadilah, ya. Ambil Inggeris balik, ya. Okey. Tu maksud dia isim fa'il wazan keempat bagi kalimah mu'minina, ya. Kalau kita nak gunakan leksi logos untuk membantu, boleh jugalah, ya. Kita susun balik ayat ni, wa ma hum bimu'minin, itu dalam leksi logos tu, dan terangkan satu-satu, ya. Kalau maklumat ni nampak bercelaru sikit, kita boleh susun dengan cara kita sendiri di dalam leksi logos tu, dan terangkan satu-satu. Mungkin kita buat sama ada hari ni ada cukup masa lagi, kita type dulu wa ma hum bimu'minin ni, ya, dan kita susun balik maklumat ni, sebab besok pun kita nak membuat pembentukan kalimah, ya, iaitu kalimah bimu'minin. Dia macam manakah kalimah ni dibentuk daripada 3 huruf akar dia, ya. Okey, mungkin kita tengok kebanyakan daripada maklumat ni sudah ada di sini. Jadi kita boleh simpan, ya, simpan maklumat ni untuk rujukan kita selepas ni, ya. Kita simpan dia dulu. Sebab kita nak buangkan catatan tu, ya. Kita nak pergi ke leksi logos. Okey. Ya. Saya ulangi. Wa adalah waw haliyah. Ma adalah harfun nafiyah bimanzilatin laisa, yang menyerupai laisa. Itu makna dia. Yang menyerupai laisa. So bila dia menyerupai, dia ada hum ni jadi isim dia, ya. Isim ma tadi yang marfu'. Kemudian okey, yang sini belum lagi diceritakan apa dia. Jadi bimu'minin ni jar wa majrur ni adalah juga sebagai khabar, ya. Sebagai khabar, jar wa majrur, khabar ma. So kita masukkan tambahan, ya, tambahan di sini, ataupun kita letak di sebelah sinilah, ya. Sebab sini tak berapa mungkin ini lebih kepada pertalian dia. Jadi kita nak tunjukkan mukminin tu sebagai khabar dia, ya. Nanti, ya, kalau sini pun boleh lah, sebab dia kedua-dua sekali bimu'minin tu, ya. Jadi kita ambil leksi logos tadi,
kita masukkan sekali maklumat dia juga khobar. Kho, bim, ba dengan ro, khobar, ma. Mim, alif. Ya, khobar ma. Tambahkan dengan bracket lah. Ya. So ini banyak maklumat ni. Maklumat tu cuma tuan-tuan dan perempuan kena belajar menyusun ya. Menyusun maklumat tu jangan dia keliru ya. Lagi banyak maklumat tu sepatutnya dia sepatutnya dia memberi penjelasan ataupun maklumat yang tambahan. Jadi bila banyak maklumat tambahan tu jangan jadi menambahkan keliru pula ya. Dia sepatutnya um, memberi penjelasan yang lebih kepada kalimah tu. Kalau kita tak masukkan maklumat ni, kita tak dapat mengetahui dia sebenarnya hum ni lah isim ma dan bimu'minin adalah khabar ma. Ya, tapi sebenarnya maklumat tu ada di situ yang perlu kita masuk dan susunkan ya dengan baik. Ya, so jar wa majrur bimu'minin dia juga adalah khabar kepada ma. Ya, sebab apa ada khabar kepada ma? Sebab ada isim kepada ma tadi, hum tadi ya. So kalau khabar ma, sepatutnya khabar ma apa? Dia kena mansub ya. Kalau kita nak tambahkan kat sini, ya mungkin kita tambahkanlah senang sekali ya. Okey, mana dia? Lexilogos. Lexilogos tadi kita boleh masukkan sekali di sini yang iaitu jawi. Di sini tadi ada yang. Okey, pinjam yang ni. Oh, tak boleh ya. So kita ambil barulah yang mansub. Sod, waw, ba. Sod, waw, ba. Ya, yang mansub kita kopikan dia, bawa kepada yang tadi dan kita masukkan ke dalam teks ni. Nampak macam complicated sikit ya, tapi tak ya. Kita cuma nak menyusun dia punya maklumat tu ya supaya dia kemas ya. Khabar yang mansub. Ingat Laisa peranan dia sebagai kana. Kana isim dia marfu', khabar dia mansub. Okay, tapi dia ini terbalik ya. Terbalik. Kalau terbalik kita ambil dia sekali, lexilogos tadi. Okey, masukkan ke sinilah yang mansub. Okey. Khabar ma yang mansub, so kita kopikan daripada sini dan pergi ke lexilogos yang sama tadi. Okey, lexilogos ni apa? Quran.com, ganti ni sebab ini terbalik ya. Dia sepatutnya khabar ma yang mansub. So kita pilih select, buangkan yang lama ni. Ya, delete kat saja, ganti barulah teks ya. Gunakan teks feature saja. Ya, khabar ma yang mansub, tolak sikit ke sini ya. Itu maklumat tambahan kepada bimu'minin. Bermakna apa? Khabar boleh mengambil bentuk jar wa majrur ya. Khabar tidak semestinya mengambil bentuk satu kalimah yang isim, tetapi dia boleh mengambil bentuk bentuk jar wa majrur, dua kalimah bi dengan mu'minin, sebab dia menggunakan bi zaidah tadi, dia mengambil bentuk jar wa majrur ya. So persoalannya sekarang ialah tadi kita kata kalau khabar dia mansub,
ya, tetapi sekarang ni dia ada harfun jar. Jadi macam mana, adakah dia bercanggah? Adakah dia bercanggah? Satu mansub, satu majrur. Dia tidak bercanggah, ya. Bermakna kita tahu mukminin ni dia sebenarnya ada dua status. Ya, dia ada satu status, dia khabar yang mansub. Pada masa yang sama, disebabkan ada bi harfun jar, dia mengambil status yang majrur. Bermaknanya mukminin ni dalam konteks ayat ni dia ada dua status. Satu mansub, satu majrur, ya. Tetapi kalimah dalam ayat dia tidak boleh ditunjukkan dua-dua status. I'rab dia tu. Jadi yang manakah yang perlu ditunjukkan ialah yang lebih dominan. Ya, yang lebih dominan. So yang lebih dominan mana? Jar wa majrur. Ya. So kita boleh terangkan saja, ya, yang dia ni mansub tetapi dia sekarang ni mengambil status yang majrur disebabkan pertalian jar wa majrur adalah lebih kuat, ya, lebih dominan daripada status khabarnya yang mansub. Jadi bermakna di dalam ayat tu yang zahiriah yang nyata dia adalah majrur. Ya, tetapi pada hakikatnya dia juga adalah mansub. Nah, ya, itu satu kaedah yang kita perlu kenal juga, ya, perlu fahami, dan kita akan melihat banyak tempat-tempat yang terdapat pertalian yang bertindih macam ni lah. Ya, dia sebenarnya bukan bertindih, dia memang ada dua pertalian tu, ya, ataupun dua status, tapi dia hanya ditunjukkan status yang lebih dominan, iaitu majrur dia adalah lebih dominan daripada mansub. Jadi dalam konteks ni bimukminin ni adalah majrur, ya, tapi pada hakikatnya dia juga adalah mansub, ya. Maknanya kita boleh bayangkan kalaulah tak ada bi ni, dia mengambil status yang mansub, ya. Mukminin ni adalah kalimah yang mansub sebab dia khabar kepada ma tadi. Okey, kalau hari ini tak berapa faham, tak mengapa, ya. Tapi sekurang-kurangnya kita dah diperkenalkan, ya, kaedah ni, dan diharapkan satu nanti kita akan lebih faham dan kita lebih yakin, ya, dengan maklumat-maklumat untuk mengenali kalimah di dalam ayat Al-Quran. Nanti mungkin saya boleh kongsikan satu kes yang lain, ya, yang juga di mana berlaku dua status, ya, pada masa yang sama, dan status yang lebih dominan tu akan mengambil alih, ya. Sekarang 7.48, kita berhenti di sini dulu, ya, dan saya padamkan semua catatan ni. Saya nak tunjukkan kes di mana terdapat juga jar wa majrur, tetapi kalimah tu juga mengambil status yang mansub sebab dia maf'ulun bih, ya. Okey, saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan ayat sebelum ni, ya. Sebelum ayat ke-8 ni ialah ayat yang ke-7 tu, ya. Pada tuan-tuan yang mungkin miss, ya, penerangan kita ini, yang ni dah lama kita buat dulu, ya. Ayat yang ke-7 ni dah lama, ya. Okey, cuba kita lihat di sini, ya. Ayat ni, khatamallahu ala qulubihim, ya. Cuba tengok ni. Khatamallah, kalau kecilkan sikit, susun dia, boleh tak dia masuk dalam satu? Oh, tak boleh, ya. Okey, tengok di sini. Khatama ialah kata kerjanya fi'il madhi. Allah adalah fa'il dia, mana Allah lah yang melakukan khatama tu, iaitu mengunci. Dalam konteks ni, Allah kata Allah mengunci ala qulubihim, ya. Sebenarnya ala ni juga ala zaidah dipanggil, dia tambahan, ya. Sebab sebenarnya tak perlu pun ala. Kalau Melayu kita tak perlu ala sebab hati ni dia adalah maf'ulun bih, ya. Jadi Allah telah mengunci hati mereka dan tak perlu ala ni. Ala ni dipanggilkan macam bi tadi,
dia adalah harfun jar zaidah, dia tambahan saja ya untuk membuat struktur ayat yang membabitkan maf'ulun bih ya. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan kalau tak ada ala ni, kalimah ni akan menjadi apa? Quluba. Dia adalah mansub ya. Dia adalah mansub. Khatamallahu qulubahum. Itu sepatutnya ayat dalam bahasa Melayu dia lah. Tapi Arab dia masukkan ala. Jadilah dia jar wa majrur. Jadi bermakna quluba ni asal dia quluba, tetapi sebab ala dia jadi qulubi, bermakna qulub ni, hati ni adalah mengambil peranan sebagai maf'ulun bih yang mansub. Jadi dia ada dua status di sini ya. Dia mansub, pada masa yang sama dia juga jar wa majrur. So di antara mansub maf'ulun bih dengan jar wa majrur adalah lebih kuat ya, lebih dominan. Sebab tu di dalam ayat ni dia menggunakan jar wa majrur. Jadilah khatamallahu ala qulubihim ya. So kita tak bolehlah tukar khatamallahu qulubahum, sebab ayat ni ya sudah dibangunkan dengan kaedah yang jar wa majrur, yang mana lebih dominan daripada maf'ulun bih tadi. Begitu juga di sini. Ini ada wa'atifah wa ala sam'ihim. Sebenarnya sam'i ini adalah maf'ulun bih kepada khatamah tadi ya. Bermakna ayat ni adalah khatamallahu sam'ahum. Itu sepatutnya. Kalau tak ada ala tu ya, khatamallahu sam'ahum. Dia adalah maf'ulun bih, bermakna ain ni baris atas. Tetapi sekarang ni ada ala. So ala ni sama dengan ala ni ya, dan diselaraskan oleh waw antifah ni, dia mengambil jar wa majrur. Jadilah wa ala sam'i baris bawah, membuatkan sam'i mengambil i'rab yang majrur ya, majrur. So bermakna kita boleh bayangkan sekarang sama' ni, sam'un, asal dia sam'un, pendengaran ni dia ada dua status. Satu dia mansub dan satu lagi dia majrur. Dalam ayat dia tak boleh dua-dua ditunjukkan, dia boleh tunjuk satu saja. Yang mana yang dominan tu, yang itulah yang diguna pakai. Jadi dia mengambil i'rab yang majrur disebabkan oleh ala zaidah ni, ala tambahan ni ya. Dalam bila kita menterjemahkan, kita tidak mengguna pun ala ya, dan kita kata dan pendengaran mereka, dan pendengaran mereka ya, sebab dia adalah maf'ulun bih. Jadi Allah ya, ayat ni Allah mengunci, yang ni ala pun tak perlu diterjemahkan. Allah mengunci hati mereka, sebab konteks dia adalah maf'ulun bih, konteks dia ya, dan pendengaran mereka. Sebab tu dinamakan ala ni ala zaidah, adalah tambahan, sebagaimana di sini juga ya. Bila kita menterjemahkan dan tidaklah mereka orang-orang beriman ya, dan tidaklah mereka orang-orang yang bersebab bi ni adalah bi zaidah, dia tambahan saja ya. Dia tidak berfungsi ya, dia cuma dalam struktur ayat saja. Ayat Arab dia ada bi, di sini dia ada ala ya. Jadi bila kita menterjemahkan nanti, kita ignore B ni, kita kata kalau kita tambah dengan, jadi ayat tu pelik lah ya. Dan tidaklah mereka dengan orang yang beriman. Jadi makna pada ayat tu pun ya sedikit lari ya. So kita kena ignore dia. Kita kata dan tidaklah mereka itu orang yang beriman ya. Sedangkan mereka kata tadi mereka beriman. Tapi Allah tahu mereka itu sebenarnya bukanlah orang-orang yang beriman ya. Okey. So kita berhenti dulu perkongsian kita hari ini. InsyaAllah kita sambung besok dengan membina pembentukan kalimah kepada bimukminin ya. So wama hum ni tak perlu, sebab dia adalah yang ni, dua-dua ni alimah harfun, tak perlu ada pembentukan kalimah. Hum pun tidak perlu. Yang perlu hanya bimukminin saja yang kita akan buat besok pagi insya-Allah. Okey, so hari ini kita berhenti di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.